Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib bulanan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini memberikan pencerahan dan paling penting kefahaman, dan tuan-tuan dan puan pula boleh ajar kepada orang lain bagi orang yang ada masalah tentang pembahagian harta pusaka. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita dah berbincang berkaitan dengan hutang si mati, yang mana kita dah belajar hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Maka kita pun dah tahu Nabi SAW menyebut dainullah ahaqqu an yuqda, hutang Allah lebih berhak diutamakan. Maka kita dah tahu dah, sebelum daripada kita nak dapat bahagian kita itu, mesti dilihat si mati ini dah keluarkan zakat ataupun tidak harta dia sebelum pada kita ambil. Kemudian si mati ini pernah bernazar ataupun tidak sewaktu dia hidup dulu. Yang ketiga, si mati ini telah menunaikan haji ataupun tidak. Yang keempat, si mati ini waktu dia hidup dulu dia ada tinggalkan puasa ataupun tidak, maka kita selesaikan fidyahnya. Ataupun si mati ini waktu dia hidup dulu dia ada ke tidak kena bayar denda kifarah. Sebagai contoh, bersetubuh di siang hari ke dan seangkatan dengannya. Pada malam ini kita nak lihat hutang si mati ini dengan manusia, bagaimanakah cara nak selesai? Kalau kita dah belajar tentang hutang kepada Allah, tak boleh ambil lagi ni bahagian dia. Maka kita kena tengok pula si mati ini ada tak berhutang dengan manusia. Orang berhutang dengan dia itu cerita lain, tetap dalam bab hutang, tetapi ceritanya sekarang ini si mati ada berhutang dengan orang ataupun tidak. Orang tu siapa? Manusialah, tak kiralah kawan dia ke dan sebagainya. Baik. Maka hutang kepada manusia ni, tuan-tuan dan puan, dibahagikan kepada dua kategori. Kategori yang pertama adalah hutang berkala dan kategori yang kedua adalah hutang biasa. Apa maksud hutang berkala? Hutang berkala ni makna kata hutang yang dibayar secara berkala. Selalunya dibayar setiap bulan sehingga selesai hutang tersebut. Contoh, kita berhutang dengan manusia, aku pinjam duit engkau ni 10,000, aku janji setiap bulan aku bayar 100 sampai selesai. Itu adalah hutang berkala. Maka hutang berkala ni akan ada jumlah dan akan tempohnya. Siapa yang tetapkan? Pemberi hutang itu. Dipersetujui oleh siapa? Dipersetujui oleh penerima hutang tersebut. Jadi pemberi dan penerima ini berbincang. Sekian-sekian bayaran, sekian-sekian tempoh. Mengikut perjanjian yang dibuat semasa pinjaman itu dibuat. Tapi masalah kita deal hari itu macam ni, tetapi berlaku sebaliknya. Sebagai contoh, berlaku di mahkamah. Dia bersetuju membayar nafkah anak sekian-sekian amount. Kemudian dia tak bayar.
Maka isteri memfailkan permohonan untuk kontem lah, iaitu kenapa tidak boleh ikut kepada perintah mahkamah. Selama dia datang ke mahkamah, mahkamah kena faham lah, saya ni ada time turun saya, sekejap saya ada duit, sekejap saya tak ada duit, dia letakkan beban pada kita pula dah. Jadi mesti bertanggungjawab dengan apa yang dipersetujui dahulu. Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Kenapa Allah Ta'ala mulakan Ya ayyuhallazina amanu, tidak digunakan perkataan Ya ayyuhan nas? Sebab itu Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Bahrul Ulum mengatakan ada 6 jenis ayat seruan di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan baca, ada ayat Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhan nas, Kul ya ayyuhal kafirun. Kenapa beza? Kenapa tak semua sekali Ya ayyuhallazina amanu? Kerana tak semua manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam ayat tentang meterainya janji itu, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu ikut, kamu patuh dengan apa yang kamu telah persetujui dalam perjanjian sebelum ini. Sebab orang beriman saja yang akan ikut kepada, berpegang kepada janji tersebut. Orang yang tidak beriman tak akan langsung pegang kepada janji yang dia telah meterai sebelum ini. Baik. Maka kalau kita kata hutang berkala ini contoh pinjaman membeli rumah, pinjaman beli tanah, pinjaman beli kenderaan. Maka apa yang perlu dibuat? Yang pertama, ambil harta si mati yang lain bagi menjelaskan hutang ini sekaligus. Makna kata, dia berhutang, ambil harta si mati, selesaikan hutang tersebut. Yang kedua, mengambil harta si mati dan menjelaskan hutang secara berkala. Pembahagian tidak dilakukan sehingga hutang dijelaskan sepenuhnya. Dia tak bayar sekaligus, dia ambil sikit, bayar. Ambil sikit, bayar. Ambil sikit, bayar. Kadang-kadang ada orang, dia tak nak bahagi lagi sebab dia mengharapkan dividen ataupun hibah dalam akaun tersebut. Dia buat begitu. Yang ketiga, sekiranya ada waris yang mahukan harta ini, maka boleh diberikan kepadanya dengan harga yang dipersetujui dan hutang dijelaskan oleh waris berkenaan dengan wangnya sendiri. Sebagai contoh, si mati ini dia pinjam dengan orang beli kereta. Maka hutang kereta ni ada lagi 30,000. Bincang-bincang punya bincang, dia kata dia nak kereta ni. Jadi bila dipersetujui, berapa nak jual? 50,000. Maka hutang ada 30, maka dia bayar 20,000 kepada ahli waris yang lain, maka 30 tadi dia selesaikan bayar dengan pemberi hutang tadi. Itu bagi siapa yang berkeinginan. Sebab itu, tak boleh nak pakai satu ideologi yang pada saya mengarut. Apa maksud Ustaz? Ada orang yang dia buat satu tanggapan, dia pesan pada anak dia, andai kata kalau aku mati, harta yang aku tinggal ni, tanah yang aku tinggalkan ini, jangan jual. Kenapa? Biar anak cucu keturunan aku ni boleh guna tanah kebun ini. Boleh tak memberi pesan begitu? Jawapannya boleh, tetapi tidak langsung mengikat ahli waris yang lain. Kenapa? Sebab pegang pada konsep asal kita itu, mati pukul 8 malam, 8 malam itu jugalah akan berpindah milik kepada ahli waris yang lain. Kecuali dengan cara hibah, kecuali dengan cara wasiat dan sebagainya. Tetapi kalau sekadar untuk berpesan, pesanan ini langsung tidak mengikat ahli waris, malahan boleh menyebabkan dosa yang bertingkat-tingkat. Kenapa boleh menyebabkan dosa, Ustaz? Begini. Dia ini ada anak 5 orang. Isteri mati dah. Ada anak lelaki dan anak perempuan. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala dia meninggal. Siapa pemilik kepada tanah tersebut? 5 orang tadi lah. Baik. Dalam 5 ini bayangkan ada seorang meninggal.
Adakah tanah itu menjadi milik 4 orang ini? Betul, ditambah pula dengan ahli waris yang meninggal tadi. Kalaulah keempat-empat ini makan hasil tanah tersebut, tidak memberikan kepada ahli waris yang bawah tadi ini disebabkan seorang meninggal tadi, maka mereka keempat-empat ini telah mengambil hak yang bawah tadi. Dosa ke tidak? Dosa. Kenapa dosa, Ustaz? Dosa sebab harta bukan lagi milik 4 orang ini, milik kesemua ahli waris, termasuk ahli waris yang meninggal daripada yang 5 orang tadi. Sebab itu jangan duduk pesan benda yang pelik-pelik. Sebab apa saya kata begini? Ada orang tanya, ayah saya pesan dah, jangan. Ayah meninggal bila? 20 tahun lepas. Allahu Akbar. Habis itu setiap kali abang ada dapat hasil rambutan tadi ni, sebab dia ada pokok rambutan. Sebab Ustaz, saya memang pokok rambutan ni memang siapa-siapa nak ambil boleh. Betul, siapa-siapa nak ambil boleh. Siapa yang boleh beri kebenaran? Bukan awak seorang, semua ahli waris. Waktu tu dia mula termenung. Sebab kakak dia ada meninggal seorang. Bila kakak meninggal seorang, sudah tentulah pokok rambutan itu juga menjadi milik suami kakak dan anak-anak kakak. Jadi kena faham situ. Baik. Yang seterusnya, yang kedua adalah hutang biasa. Kalau tadi hutang berkala, yang kedua adalah hutang biasa. Hutang biasa adalah hutang yang perlu dibayar oleh si mati semasa hayat dia. Waktu dia hidup, dia berhutang dan dia kena jelaskan hutang itu waktu dia hidup. Contohnya, hutang wang kepada seseorang, hutang harga barang yang belum dijelaskan, hutang kad kredit dan sebagainya. Apa cara nak buat? Yang pertama adalah diambil daripada harta si mati dan bayar hutang tersebut. Sama macam yang berkala tadi. Yang kedua, ada waris yang sanggup menyelesaikan hutang si mati dengan wangnya sendiri. Makna kata dalam ramai-ramai anak tadi, dia kata tak payah ambil lah harta ayah, pakai duit aku biar aku settlekan. Ini cara yang kedua. Yang ketiga, ada waris yang mendahulukan bayaran hutang dengan wangnya dan kemudian menuntut kembali daripada harta si mati. Sama juga, bila mana berlaku saja kematian, abang kita atau adik kita, nah ambil dulu 2,000, settle dulu jenazah ayah, van apa semua, kain kapan, mandi jenazah apa, selesai. Kita yang ambil tadi kena tanya kepada dia, yang kau bagi tadi, kau betul-betul nak beri hadiah ke, ataupun kau memang saja nak bagi ke, ataupun kau bagi hutang. Kalau dia kata hutang, maka wajib dibayar balik, mengambil harta si mati, bayar kepada dia. Walaupun yang mati itu adalah ayah, walaupun yang bagi duit 2,000 tadi adalah anak kepada si mati, mesti jelas dalam bab ini. Boleh? Yang keempat, waris bermuafakat menjelaskan hutang si mati dengan wang mereka mengikut kadar bahagian yang mereka dapat dalam pembahagian pusaka. Sekiranya pembahagian dipersetujui secara faraid, hutang juga dijelaskan oleh waris mengikut kadar faraid. Sekiranya pembahagian dipersetujui dibahagi secara sama banyak, hutang juga dijelaskan sama banyak. Makna kata ahli waris tadi bermuafakat. Bermuafakat macam mana? Menjelaskan wang si mati tadi mengikut kadar bahagian yang mereka dapat. Contoh, anak lelaki dapat 50,000 seorang, anak perempuan dapat 25,000 seorang. Sebab anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Jadi berbincang muafakat, tak bolehlah bagi sama rata tentang hutang ni. Ambil engkau 200, anak perempuan 100, contoh. Maka itu juga boleh. Tapi kalaulah berbincang bagaimana? Berbincang sebagai contoh, mereka ini tuan-tuan dan puan bahagi sama banyak, tak nak ikut faraid, boleh, tak ada masalah. Yang penting bersetuju semua sekali, maka nak bayar hutang pun biar sama banyak, itu pun dibolehkan mengikut atas tiket persepakatan. Timbul soalan, sekiranya si mati meninggalkan hutang lebih banyak daripada harta yang dia tinggalkan,
Adakah waris wajib menanggung hutang si mati? Ada orang tanya, Ustaz, si mati ni dia tinggalkan hutang banyak. Adakah hutangnya itu perlu dijelaskan oleh anak-anak si mati? Betul. Perlu dijelaskan itu ada dua keadaan. Pakai duit anak ataupun pakai harta si mati. Jawapannya adalah pakai harta yang ditinggalkan oleh si mati. Tapi masalahnya Ustaz, si mati ni tak meninggalkan harta. Habis dah harta dia. Hutang sekarang ni yang ada. Adakah waris wajib menanggung hutang si mati tersebut? Jawapan. Apa dia agak-agak? Jawapannya adalah tidak wajib. Sudahlah. Dah, mari terfikir kita ni. Aku dah banyak hutang ni. Dah lah hutang orang. Kalau hutang dengan bank, takaful cover, insurans cover, ni hutang orang. Contoh. Jawapannya tidak. Bayaran hutang si mati hanya setakat harta si mati sahaja. Selebihnya tidak dipertanggungjawabkan kepada waris. Sebab itu, cerita bab hutang ni tuan-tuan dan puan-puan, yang kita selalu ulang hadis Nabi SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yuqada anhu. Ruh orang mati yang beriman tergantung di awang-awangan dengan sebab hutangnya, sehinggalah hutangnya dibayar oleh warisnya atau oleh orang lain. Maka berkaitan dengan hadis ini, dua ulama memberikan penafsiran. Yang pertama menurut Al-Imam As-Sayuti, maksud rohnya tergantung itu adalah tertahan daripada sampai ke tempatnya yang mulia. Rupanya bila kita mati ni tuan-tuan, roh kita ini akan sampai ke satu tempat yang mulia. Tapi orang yang berhutang tak sampai ke situ. Maka ditambah lagi, menurut Al-Imam Al-Iraqi pula, maksud rohnya tergantung adalah tertahan daripada ditentukan hukumnya, sama ada si mati ini termasuk dalam golongan orang yang selamat atau sebaliknya. Sehinggalah diketahui sudah dibayar hutangnya ataupun tidak. Rupa-rupanya bila kita mati ni tuan-tuan dan puan, kita tahu ending kita di mana. Tapi orang yang berhutang tadi, dia tak tahu ending dia di mana. Sama ada dia selamat ataupun sama ada dia tak selamat. Duk main termenung begitu. Orang lain tahu dah, kita tak tahu-tahu. Dah, nak suruh anak selesaikan, anak pula buta pula tentang membahagikan harta pusaka, kena diselesaikan hutang dulu. Dia pergi bantai, bahang dia seorang saja. Maka ini yang menjadi persoalan utama. Adakah kita selesai dalam bab hutang ini? Maka tidak bertanggungan, tidak menjadi kewajipan kepada anak tadi sekiranya si mati ini tak ada dah harta untuk dijelaskan hutang, maka tidak menjadi kewajipan kepada ahli waris untuk selesaikan. Namun begitu, lebih baik jika waris membantu menjelaskan hutang itu. Lebih-lebih lagi jika yang berhutang itu adalah ibu atau bapa mereka. Keadaan ini sekiranya si mati berhutang bukan kerana kemiskinan, tetapi kerana urusan perniagaan dan sebagainya. Ini kita cerita ciri-ciri anak yang soleh. Tapi Ustaz, kalau anak soleh dia duit pun tak apa nak ada, tak boleh nak bayar juga, betul tak? Dia makan pun tak cukup nak selesaikan hutang kita. Tetapi sekiranya si mati itu ibu atau bapa kita, waktu mereka hidup dulu, mereka berhutang untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal seperti rumah sewa ataupun perubatan, barulah dikatakan wajib ke atas anak atau cucu
menanggung hutang itu. Kerana apa? Kerana menjadi tanggungjawab anak-anak menanggung nafkah keperluan asas ibu bapa tersebut. Rupanya wajib juga Ustaz. Ya, dalam bab nafkah, anak kepada anak, anak kepada ibu, cucu kepada atuk, cucu kepada nenek. Bab tu sahaja. Habis tu kalau si mati ini berhutang dengan saham, termasuk ke tidak dalam nafkah? Tak. Contoh, si mati berhutang beli baju. Dia tak dan bayar. Baju itu merupakan pakaian nafkah. Maka wajib ataupun anak menyelesaikan, wajib. Tapi kalau selain daripada bab nafkah, jawapannya tidak menjadi kewajipan. Itu dalam bab hukum. Tetapi, kalau kita cerita dalam bab moral, maka bayarlah. Ayah engkau juga tu, mak engkau juga tu. Betul tak? Tapi kita cakap begitu. Mereka yang nak buat ni, nak buat ke tidak pun tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kalaulah ada orang tanya tentang soalan ini, maka itulah jawapan dia. Jangan pula kita kata wajib bayar. Jangan, tengok dulu apa yang dia berhutang. Baik. Maka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita memahami antara hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia, tuan-tuan dan puan-puan rasa-rasa mana yang paling berat? Jawapan saya adalah dua-dua pun berat. Kalau hutang dengan manusia, kita boleh pakai duit kita, harta kita dan selesaikan hutang tersebut. Tetapi kalau kita hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya lebih takut dan lebih gerun. Nak pula hutang itu, tuan-tuan dan puan-puan, yang tidak boleh dibayar dengan fidyah. Hutang tersebut tidak boleh dibayar dengan kafarah dan sebagainya. Contoh yang kita bincang pada bulan lepas. Si mati ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak pernah ataupun lamanya dia ini tidak sujud kepada Allah, tidak sembahyang. Bukan sekali dua, kadang-kadang 10 tahun, kadang-kadang 15 tahun tak sembahyang. Adakah anak-anak ahli waris ini boleh menggantikan solat untuk dia? Jawapan dia tak boleh. Sebab dalam bab solat ini adalah ceritanya adalah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala one by one. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan tegurlah ahli keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-puan marahlah ahli keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kena ingat, Allah Ta'ala sebut dah, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka jahanam yang bahan bakarannya daripada batu berhala. Kenapa Allah Ta'ala sebut peliharalah diri kita dan ahli keluarga kita? Makna kata kalau kita tak tegur, kita tak pernah marah, kita tak pernah ajar, tunggu. Waktu itulah barangkali dengan kita-kita sekali akan dicampakkan ke dalam api neraka. Kalau tuan-tuan tanya saya, anak saya yang pertama 7 tahun, yang kedua 5 tahun. Yang pertama saya dah start serius dalam bab solat. Saya suruh dia duduk sebelah saya. Kau nak melompat ke, kau nak apa ke, yang penting duduk sebelah sampai Walid habis bagi salam. Selagi itu, jangan beredar ke mana-mana. Kenapa saya buat? Sebab saya takut dengan ayat peringatan tersebut. Sebab di dalam kita bercerita tentang tanggungjawab kita sebagai ayah, sebagai ibu, ini bukan benda biasa-biasa. Sebab nak masuk syurga ni bukan masuk seorang-seorang. Masuk syurga ni kita nak masuk ramai-ramai. Sebab itu di dunia lagi telah diasuh dengan ibadah secara beramai-ramai. Solat jemaah. Sebab kehidupan kita daripada kita hidup sampai kita mati tak akan berpisah dengan manusia.
Kenapa saya kata begitu? Ada orang bila saya ceramah dalam bab harta pusaka, ada je soalan datang. Soalannya macam mana? Ustaz, boleh tak saya nak hibahkan harta saya buat anak-anak saya? Kenapa? Biarlah, makna kata adik-beradik saya tak boleh mewarisi harta saya. Bila keluar alasan itu, saya dah tak dapat tangkap apa isu. Ditanya, mesti disebut tentang perbalahan dia dengan anak beranak dia. Sampai tahap begitu buat. Adakah itu adalah hikmah ataupun matlamat dalam pembahagian harta pusaka? Bukan. Pembahagian harta pusaka ini untuk silaturrahim. Sekalipun kita berbalah dengan adik kita, kita berbalah dengan abang kita, ditakdirkan Allah Ta'ala kita meninggal, anak kita tadi ni tahu ada bahagian mereka, maka ambil bahagian pergi jumpa Pak Long. Kenapa? Ni, harta ayah baru ni, ada bahagian Pak Long. Agak-agak menitik tak air mata dia? Menitik, tuan-tuan puan, woi. Tapi ada juga yang tak menitik. Dia buat keputusan sendiri. Anak tadi bertanya pada saya, apa persoalannya? Dia kata, boleh ke Ustaz? Mak saudara saya, dia buat rumah atas tanah ayah saya. Saya kata, dia dah minta izin ayah awak ke? Dia tak minta izin, cuma dia kata pada ayah saya, kalau kau tak bagi sekarang pun, kalau kau mati, aku tetap akan tak ada bahagian tanah ni, sebab kau tak ada anak lelaki. Lagi hebat manusia. Orang tu tak mati lagi, dia buat dah. Jadi ayah dia ni bersalah, sebab tak ada anak lelaki, tak ada orang yang menghalang. Dia pula ayah pada ayah dia pun dah tak ada dah. Maka adik-beradik akan mewarisi. Oh, dahsyat. Jadi bila kita turun ke lapangan, masjid, surau, orang tanya dan sebagainya, maka benda-benda ini akan datang, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu saya suka cerita supaya menjadi panduan. Kadang-kadang tak pernah terfikir pun kita, ada lagi orang macam tu. Tak apa, saya bongkar malam ini satu lagi cerita. Tuan-tuan dan puan, bila lihat orang mati, tuan-puan takut, sedih, ada rasa macam, ya Allah, gerunya aku. Ada? Tuan-puan setuju dengan saya? Dalam bab kematian pun orang boleh buat duit. Tuan-puan setuju dengan saya? Sebagai contoh, duduk di satu hospital, kita jaga unit forensik. Dalam satu hospital, kita ada masjid bawah hospital kita ataupun surau kita. Maka siapa-siapa yang meninggal, ahli waris boleh pilih nak ambil yang hospital sediakan untuk mandi jenazah sampai sembahyang, ataupun nak ambil yang swasta. Jadi sampai ke kaunter, dia sendiri yang kata sini tak menyediakan yang hospital tak sediakan untuk untuk sampai uruskan jenazah, yang ada yang luar. Ini nombor telefon dia. Sedangkan hospital buat 650, yang luar 1,500. Kenapa dia promote yang luar? Sebab ada portion untuk dia. Sebab itu pernah ada satu kes kan, SPRM masuk sebab ada isu-isu begini. Kenapa saya berani cakap begitu? Sebab kawan saya yang bagi tahu, tak boleh bagi tahu di mana. Jadi sampai berbalah begitu. Sampai kawan saya tadi terpaksa pergi pula unit forensik tadi, pergi cakap dah ada belum. Sebab nak bagi ni orang ambil dengan yang fee yang fee yang sekadarnya. Mana kata jumlah upah yang rendah lah. Saya kata 650, dia tetap juga. Kadang-kadang ahli waris kata, saya ada 400 je Ustaz, 400 pun jalan, dia kata. Ada sampai 3,000, ada sampai 1,007. Ini bab amanah. Dia kata ada lebih teruk, dia kata orang tu tak mati lagi, cakap dah, prepare nanti ambil nombor telefon ni. Aduh. Kita nak masuk bilik mayat takut tak? Tapi kalau hari-hari masuk tak takut dah, dia fikir benda lain pula. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, didiklah hati ini supaya tak cinta mana dengan harta dunia. Cuba didik. Bagaimana cara nak didik?
Tuan-tuan pergi jumpalah orang susah. Tuan-tuan kalau nampak orang gila, cuba pergi duduk dengan dia, cakap dengan dia, cuba tengok dia. Dah makan? Belum. Bagi duit kat dia. Tak yakin bagi duit, pergi beli kat dia, tengok dia makan depan kita macam mana. Pergi turun ke lapangan. Ataupun satu hari tuan-tuan dan puan keluarkan RM10. Nampak orang di koridor, nampak orang di sana nak ambil, habis RM10, minggu depan pula. Ada tak orang yang buat begini? Ada. Saya pernah jumpa tuan-tuan dan puan, 1 bulan dia akan keluarkan duit dia RM10,000 akan beri bantuan. Kalau sebulan RM10,000 dia keluarkan bantuan, agak-agak berapa pendapatan dia? Lebih lagi. Semalam, semayang Zuhur di HKL, Hospital Kuala Lumpur. Sahabat bekerja di situlah imam. Jadi saya cuti semalam, habis main Zuhur nak pergi makan dengan dia lah. Duk tunggu-tunggu dia tadi, ada seorang mari kat dia, duk berbisik. Dia pun masuk dalam bagi kertas. Orang tu pun berlalu pergi. Saya pun masa dalam kereta saya tanya, orang tu bisik apa dengan kau? Saya takut hutang ke apa kan, takut minta bantuan. Tak. Dia minta bil elektrik masjid. Buat apa? Dia bayar bil elektrik tu setiap bulan. Dia akan minta setiap bulan ambil. Bil elektrik masjid kau berapa? Dia tu dalam 1,100, 1,200. Dia kerja apa? Tu kat HKL tu sebelah tu ada Medan Selera, dia menjual satu kedai di situ. Dia jual nasi kat situ lah. Tuan-tuan, 1,200 dia bayar. Kita lalu tabung bubur RM10 dah macam masuk dalam syurga dah kita kan. Bukan tuan-tuan, saya sekali lah. 1,300 bayar. 1,300 bukan tunjuk depan orang. Bisik. Mana? Lah begitu. Tak ada kata pegang resit ni aku bayar ni, korang bila nak bayar, tak ada. Masya Allah. Kalau nak compare saya dengan dia, jauh mulia dia tuan-tuan dan puan-puan. Sepanjang hidup saya tak pernah saya bayar bil masjid ke surau ke 1,300. Tak pernah tuan-tuan dan puan-puan. Mengaku ni di masjid, tak menipu. Sebab itu kadang-kadang bila duk berceramah di hadapan dengan kursi empuknya, walaupun kursi baru ni sedap pula duk atas kursi ni. Tak ada 700 tak boleh beli kursi ni. Nak bagi tahu, saya tak menganggap diri saya yang mulia. Barangkali tuan-tuan dan puan-puan lebih mulia daripada orang yang tengah berceramah ini. Sebab itu kita ni kena lihat sekeliling kita, kena muhasabah diri. Sampai di manakah kedudukan kita? Adakah kita makin tunduk ataupun makin mendongak dengan Allah Subhanahu wa taala? Hari ini berlaku gegaran, kecoh. Tak? Pakat turun bangunan. Oh, seronok, setengah jam tak payah buat kerja. Contoh, kan? Pakat turun bangunan. Atau ada juga penjahat. Siapa dia bubuh di Facebook. Ada 2 gambar. Time gegar bangunan, pakat keluar ramai. Time kerja, kat kaunter ada 2 orang je. Jahat. Media Facebook hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Allah Ta'ala nak uji tu. Itu orang kata berlaku di Indonesia, kita pun tenang saja. Boleh tak Allah Ta'ala nak berlaku di Malaysia? Boleh. Tadi masa balik daripada Sendayan, pergi ambil anak di Salak Tinggi, kemudian lalu balik ke Nilai, balik ke rumah, hujan lebat. Kadang mari terfikir, hujan macam ni yang jadi banjir macam hari tu. Mari terfikir, Allah Ta'ala nak uji kita pada bila-bila masa pun dia boleh buat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, pada malam ini, kita dah belajar, gabung dengan bulan lepas, hutang si mati ini kedudukannya adalah nombor 2. Pegang ya, yang 5 tadi ni, kalau boleh buat jadual, tampallah di masjid kan. Ikutlah tuan-tuan nak buat macam mana. Berlakunya kematian, nombor 1. Pengkebumian si mati, nombor 2. Hutang piutang si mati. Nombor 3, harta sepencarian si mati dengan pasangan. Nombor 4, wasiat yang dibuat oleh si mati waktu dia hidup. Nombor 5, membahagikan lebihan harta pusaka kepada ahli waris. Buat begitu, baru kita nampak.
Jadi malam ni kita belajar yang nombor 2. Komplit. Kita tahu dah. Bila mana cerita bab hutang, kena tengok apa benda si mati ini hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat mana kita tahu? Setakat yang kita tahu. Yang kita tak tahu, mohon Allah Taala ampunkan dosa si mati. Kemudian tengok pula si mati ni ada berhutang orang ataupun tidak. Ataupun ada orang klaim, dia kata si mati ni berhutang dengan dia, contoh. Dia pula ni kita tengok macam kena tak kena je, percaya tak percaya je. Kemudian si mati pula tak maklum kat kita. Kemudian kita pula duk yakin si mati tak pernah, mustahil nak berhutang orang. Sabar dulu. Gunalah hadis ataupun kaedah yang teragung ini, al-bayyinatu 'alal mudda'in wal yamin 'ala man ankara. Apa maksudnya? Bukti ke atas orang yang mendakwa, sumpah ke atas orang yang mengingkari tuduhan ke atas dirinya itu. Sebab itu bila orang mengadu pada kita, si A ni perangai huduh, suruh dia bukti dulu. Jangan bila dia cakap, oh memang lama dah aku tak puas hati dengan dia. Ini jahanam namanya. Sebab itu dalam kes pendakwaan di mahkamah, tuan-tuan tengok mana-mana kes, dia cukup adil. Kenapa? Yang tukang tangkap siapa? Polis ataupun penguat kuasa. Kemudian polis penguat kuasa siapkan IP, investigation paper tadi. Kemudian bawa pula kepada pendakwa. Pendakwa yang akan tengok ada kes ataupun tidak. Dia tak boleh paksa sebab dia punya jabatan berbeza. Tak cukup, lengkapkan dulu. Tak dapat, tutup fail tersebut. Cukup, maka dia akan bawa ke mahkamah. Pendakwa dengan mahkamah orang sama, orang berbeza. Bila bawa ke mahkamah, mahkamah pula akan tengok wujud prima facie ataupun tidak. Sebab itu bila kes jenayah tuan-tuan tengok, dia akan masuk dalam kandang siapa dia dulu. Mula-mula stage yang pertama, prima facie itu adalah siapa yang tukang tangkap, dia kena bukti. Cerita bab nak tangkap orang ni, orang masjid dia kadang-kadang semangat lebih kadang-kadang. Lepas tu bila orang tu tak mengaku, dia mula gelabah biawak. Dah. Tok Imam bagi keterangan. Peguam pun tanya. Masa Tuan Imam masuk ke rumah tadi, pintu pagar berkunci ke tidak? Berkunci. Habis. Selesai keterangan dia sampai habis. Keterangan kedua, saksi kedua. Mari pula Bilal. Peguam tanya, pintu pagar berkunci ke tidak? Dia macam berkunci tak berkunci yang Arif. Pula dah, tadi kata berkunci, sekarang ni kata berkunci macam tak berkunci. Apa maksudnya? Dia selok dia tak kunci mangga tu. Tengok, dah berlaku clash dah di situ. Sebab itu saya selalu pesan, kalau di negeri-negeri dia ada kuasa, tuan-tuan dan puan ada kuasa, dia akan diberikan kuasa, AJK masjid dan sebagainya, buatlah dengan penuh hati-hati. Kadang-kadang kita ini menangkap dengan penuh bernafsu, tu yang jadi masalah. Macam penguat kuasa pun sama juga. Contoh, dia pergi ke hotel tu, ada dah laporan bahawa berlakunya khalwat. Dia pergi ke hotel tu, sampai di hotel tinggal perempuan tu seorang je, laki tu dah belah ke mana-mana. Maka cukup setakat yang dia tengok tu je lah. Dia tak boleh buat andaian nak bawa ke mahkamah. Dia sampai pukul 8 malam, dia kata 7.45 laki tu dah ada. Tak boleh, sebab keberadaan penguat kuasa ketika itu bukan lagi sebelum pukul 8. Dia pukul 8 baru dia ada. Jadi soal siapa yang berhutang dengan ayah kita, dia kena bukti ya. Tanya dia apa buktinya, apa qarinahnya, apa transaksi yang telah berlaku, bila dia bawa saksi. Bila tuan-puan puas hati, maka bayarlah hutang tersebut. Tapi kalau dia tak berjaya membawakan apa-apa bukti, maka beban pembuktian itu adalah kepada dia. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa pada bulan hadapan. Bulan hadapan ni sempat lagi tak? Tak puasa lagi tak? Bulan 4 baru puasa. Sekali lagi lah. Doa pada Allah supaya dipertemukan dalam bulan Ramadan tahun ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.